Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam rancangan live pengajian Al-Quran dan Tajwid bersama dengan Fatihah ataupun dengan cepat Quran. Selamat datang saya ucapkan dan juga kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sekali lagi bertemu pada hari ini, dapat sekali lagi kita berkumpul pada hari ini untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada surah Al-Maidah. Kita kemarin rasanya kita dah start masuk dekat surah Al-Maidah. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada muka surat 109, surah Al-Maidah ayat 10 sehingga ayat 13. Jadi tuan-tuan dan puan semua boleh buka Al-Quran sekarang. Boleh buka Al-Quran sekarang. Muka surat 109 Get ready dulu, tengok dulu sekarang, tengok dulu, scan dulu satu muka surat. Okey, baik. Barulah sekejap lagi kita akan belajar satu persatu ayat dan hukum-hukum tajwidnya lah, insya-Allah. Okey, baik.
Jadi saya nak minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan sebelum kita mulakan kelas kita, sebelum kita mulakan bacaan kita pada petang ini, untuk sama-sama bantu saya dengan tekan butang like, bantu saya dengan tekan butang share beramai-ramai. Okey, kita sebarkan manfaat dan kebaikan yang kita dapat pada hari ini bersama dengan teman-teman kita yang lain dekat luar sana, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan semua yang dah share, terima kasih. Yang masih belum share, saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk bantu saya, untuk bantu kami di sini dengan tekan butang share, yang mana apabila tuan-tuan dan puan melakukan sedemikian, perkara tu bukan cuma membantu kami sahaja, tetapi sebenarnya dapat membantu diri tuan-tuan dan puan sendiri. Sebab apa? Sebab apabila kita menyebarkan kebaikan, kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita ke arah kebaikan, selagi itulah kita punya pahala kita akan terus mengalir, insya-Allah. Okey. Jadi jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah rasa malas untuk sama-sama kita berlumba-lumba melakukan kebaikan, insya-Allah. Semoga Allah nampak usaha kita ini, semoga Allah terima usaha kita ini dan Allah menaikkan lagi, Allah meninggikan lagi darjat kita di sisinya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, marilah bersama-sama kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan semua dah bersedia ke belum nak mulakan kelas kita pada hari ini, pengajian kita untuk hari ini, insya-Allah. Kalau tuan-tuan dan puan semua dah bersedia, boleh tak saya nak tengok komen seronoknya cinta Al-Quran ataupun mudahnya mengaji Al-Quran, tanda tuan-tuan dan puan semua dah bersedia, insya-Allah. Okey. Kita mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Okey, baik. Pendek untuk permulaan ayat yang ke-10. Baik. Tuan-tuan dan puan semua, fokus. Kita akan masuk kepada hukum tajwidnya sekarang, insya-Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu. Walladzi, zi mad asli dua harakat. Na kafaru, ru pun sama juga mad asli. Wa kazzabu, bu pun sama juga mad asli. Baik, wa kazza. Wa kazza. Huruf zal di sini, wallazi kazzabu. Ingat huruf zal macam mana cara makhrajnya adalah di hujung-hujung lidah. Kita keluarkan lidah sedikit, bukan wallazi. Salah, itu tebal tu, itu keras, bukan. Dia lembut je. Wallazi nakafaru wa kazzabu. Okey.
bi ayatina, bi mad badal, ya mad asli, tina na mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Sebab apa mad jaiz munfasil? Sebab hamzah dan ombak rindunya terpisah pada dua kalimah. Bi ayatina, kemudian yang kalimah seterusnya ulaika. Dia bukan, kalimah ni bukan kalimah bi ayatina tiba-tiba yang ni laika je. Bukan. Bukan macam tu. Bi ayatina, kemudian ulaika. Okey. Baik, jadi hamzah dan ombak rindunya bukan di dalam satu kalimah, dia terpisah. Jadi bila terpisah mad jaiz munfasil. Baik, seterusnya ulaika. Tuan-tuan dan puan, kalau nampak ada bulat kecil macam ni, dia bukan macam sukun tau. Kalau sukun dia lain. Sukun kalau sukun dia macam ni nampak? Dia macam ni. Dia bukan bulat. Dia macam bentuk apa nak cakap ni? Dia bukan bulat lah. Okey, kalau yang macam atas huruf waw ni bulat tau. Jadi bila dekat sini ada, bila dekat atas huruf waw ni ada bulat ni, tak perlu dia baca panjang. Tak perlu dia baca panjang. Dia cuma ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Jadi jangan baca dengan bi ayatina ula. Bukan macam tu. Ula pendek. Ulaika. Baik, ulaika la mad wajib muttasil, hamzah dan ombak rindu di dalam satu kalimah. 4 atau 5 harakat. Ulaika ashabul jahim. Sod di sini tebal. Jadi jangan asha tetapi asha. Bukan as tapi as. Beza kan? Itu beza huruf sod dengan huruf sin. Sod dia ada tebal sedikit. Sod dia ada tebal sedikit. Jangan asha, nanti jadi huruf sin. Asha. Ulaika ashabul jahim. Baik, bul. Alif lam qamariyah di sini, hamzah wasal, kemudian lam mati. Kemudian huruf ketiganya tidak bertanda sabdu. Ashabul jahim. Baik, him, ha pedas, kemudian him ni adalah mad arid lis sukun. Boleh dibaca dengan 2, boleh dibaca dengan 4, boleh dibaca dengan 6 harakat. Jangan jahim, jangan macam tu. Nanti jadi ha simpul. Ini ha pedas Jahim, ha. Jahim. Ashabul jahim. Okey. Baik, kita ulang sekali lagi ayat yang ke-10. Ayat pertama untuk hari ini. Wallazina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Okey. Terusnya kita pindah ayat yang ke-11. Okey, dengarkan dulu ayat yang ke-11 ni. Okey, saya bacakan dulu, dengarkan dulu, semak dulu. Okey. Kemudian baru kita pergi kepada hukum tajwidnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Okey. Ya
ayyuhalladzi Okey. Ya ayyuha. Ingat terus dalam kepala ya ayyuha, tak payah pening-pening, terus ingat. Ya ayyuha je terus mad jaiz munfasil. Walaupun nampak macam satu kalimah tetapi dia sebenarnya dua kalimah. Dia bersambung sebab tulisan berangkai. Sebab tulisan bersambung sahaja. Sebenarnya dia terpisah pada dua kalimah. Apa yang terpisah? Apa yang terpisah? Hamzah dan ombak rindunya. Jadi bila dia terpisah, dia jadi mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru amanu. Huruf zal dekat sini hamzah wasal duduk di tengah-tengah kalimah, tidak berfungsi. Kemudian terus masuk ke dalam huruf zal mati ni. Jangan amanu dzkuru. Amanu dzkuru macam tu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Okey, alaikum. Ya yang bertanda mati sebelumnya berbaris atas ataupun waw yang bertanda mati macam ni. Pau ni kan sebelumnya berbaris atas, dia jadi huruf lin. Nama hukum dia adalah huruf lin. Alaikum. Mim yang bertanda mati izharu syafawi. Mim yang bertanda mati tak kisah dia bertemu dengan huruf apa sekalipun selepasnya, dia tetap juga izharu syafawi, dibaca dengan jelas dan terang. Alaikum izhamma zal iz. Banyak kita jumpa huruf zal hari ni iz. Hamma, mim yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan dua harakat. Hamma, izhamma. Lepas tu qaumun, bukan kaumun tetapi qaumun. Bukan K-A-U, bukan Q-O-U. Izhamma qaumun, bukan izhamma kaumun. Jaga-jaga dekat situ. Okey, qaw pun sama juga huruf lin lah. Nampak waw yang bertanda mati sebelumnya berbaris atas. Samalah macam ni. Ini ya yang bertanda mati sebelumnya berbaris atas, huruf lin. Izhamma qaumun, tanwin 69 bertemu dengan hamzah izharu halqi, jelas dan terang. Nun kosong bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah dengan dua harakat. Macam mana cara bacaan dia? Dia bukan beza Kalau tuan-tuan dan puan cuba dengar betul-betul, letak speaker handphone tu dekat telinga, saya baca tu yang pertama. Baik, yang kedua yang pertama tadi yang kedua beza kan? Maksudnya apa? Kalau kita baca itu kita dah masuk, dah cantik dah, tetapi kita tak ada dengung pula. Masuk dah, idgham dah, tapi tak ada gunnah pula. Sedangkan dia idgham ma'al gunnah. Mula-mula memang itu dah betul dah cantik dah. Kemudian kena dengungkan dia. Dia jadi macam bunyi sengau-sengau macam tu. Berapa harakat nak kena dengungkan? 2 harakat. Baik. Ayyab. Qalqalah sughra dibaca melantun, bukan yap sutu. Yap, bukan yap. Yab. Okey, lantunkan dia. Ayyab sutu. Okey. Dekat sini pun kena jaga-jaga juga huruf sin takut-takut tertukar kepada huruf sod. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kita nak masuk ke dalam huruf ta ni.
selepas huruf sin, kita nak masuk ke dalam huruf ta. Takut kita tertebalkan awal. Takut kita tertebalkan awal. Bila kita tertebalkan awal, huruf sin ni dia akan bertukar jadi huruf sad nanti. Contoh, idh hamma qaumun an yabsutu. Nampak? Kita dah ready nak tebal huruf ta ni. Tapi kita tertebalkan sekali dengan huruf sin ni. Ayyabsutu. Tak boleh. Dia sin nipis. Ayyabsutu. Su. Bukan su. Su. Beza su dengan su. Nampak? Su tebal. Su dia nipis sikit. Jadi sin dia nipis sikit daripada sad. Ayyabsutu. Ayyabsutu. Tu baru tebal. Jangan pula dah nipis sin, ta pula ternipis juga. Bila ta ternipis, dia jadi huruf ta. Ayyabsutu. Tak boleh. Memang benda ni memang dapat complicated sikit. Inilah sebenarnya kalau kita betul-betul nak betulkan bacaan Al-Quran kita, makhraj satu persatu. Jadi macam inilah. Inilah yang kita akan belajar. Tapi ini sebenarnya belum detail lagi. Tak detail lagi. Sebab saya tak belajar, saya tak mengajar betul-betul sifat huruf sangat-sangat. Saya tak ajar hukum yang betul-betul dalam-dalam. Tidak. Ini cuma surface dia je, permukaan dia je. Sebab dia basic kan. Sekali lalu je. Tapi kalau yang masuk kelas, kita akan ajar dengan lebih detail lagi lah. Kita ada bagi video, kita ada bagi buku. Dan juga tuan-tuan dan puan, kita ada juga buka kelas di office, dekat center pun ada juga. Kalau yang jauh-jauh tu kita ada buka secara online pun ada juga. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri nak pilih yang mana lah, nak belajar yang mana satu, insyaAllah. Okey, baik. Ayyabsutu. Okey, su nipis, ta tebal, tu tebal. Baik. Tu di sini adalah mad jaiz munfasil sebab hamzah dan umbat rindu terpisah pada dua kalimah. Ilaikum aydiyahum, lai huruf lin. Kum ai huruf lin juga. Aydiyahum, ilaikum, mim yang bertanda mati. Izharu syafawi, dibaca jelas dan terang. Fakaffa aydiyahum ankum, nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengan dua harakat. Ankum. Jangan ankum, jangan an. Jangan sampai kita punya lidah ni ke depan. Kalau kita punya lidah ke depan, dia akan jadi huruf nun yang mati. Ankum. Tak boleh. Dia bukan an. Dia ang. Dia bukan ankum. Bukan ankum, tapi angkum. Itu ikhfa hakiki. Itu ikhfa hakiki. Kena belajar semua ni. Nak baca Quran dengan perfect, kita nak dapatkan pahala baca Quran yang betul-betul ikut yang betul-betul bacaan yang betul, kita kenalah belajar. Janganlah kita macam baca Quran bukannya wajib pun, sunat je. Tak payahlah belajar, baca yang boleh je lah. Tak naklah macam tu. Quran ni bukan buku-buku biasa. Quran dia bukan buku biasa, majalah ke apa, bukan. Quran Quran. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kenalah belajar Quran. Kita kena belajar cara baca yang betul. Seganlah kita kan kalau hidup dah lama-lama, tapi tiba-tiba orang luar tengok, orang-orang bukan Islam tengok, dia ni kata orang Islam, tapi Quran pun tak boleh baca. Baca pun macam betul, entah betul entah tidak. Jadi kita tak naklah sampai orang-orang luar fikir macam tu. Jadi kita sebagai orang Islam sendiri, sebagai umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad, kita kena belajar Al-Quran. Ini mukjizat ataupun keagungan lah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Jadi kita sebagai umatnya, kalau betul kita cintakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita kenalah belajar Al-Quran. Itu salah satu cara kalau nak tunjukkan kita cintakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Okey, baik.
wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Baik, dekat sini yang saya nak tegur adalah huruf hamzah. Sebab apa? Sebab dekat sini kadang-kadang secara tak sedar ada orang yang baca dengan falyatawakkalil mu'minun. Mu'minun. Tak boleh mu'. Kalau mu' dia akan bertukar jadi huruf ain. Sedangkan di sini huruf hamzah. Falyatawakkalil mu'minun. Okey. Okey, baik. Okey. Ulang sekali lagi ayat 11 bersama-sama. Ya ayyuhallazina amanu. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan kalau pelajaran kita dalam masa seminggu ni ada macam terkurang ke, ada macam tersekat-sekat ke, berhenti lama ke apa, sebab sebenarnya saya dah seminggu dah batuk yang kering tu tahu, batuk yang macam tak lepas tu, yang tekak gatal. Lepas tu yang kalau bangun-bangun pagi tu macam berkahak tekaknya kan. Lepas tu jenis yang batuk yang sampai apa panggil, dadanya sakit tu, perutnya sakit, macam batuk kosong macam tu, batuk kering ah. Dah seminggu dah. Masuk hari ni dah lebih kurang seminggu lebih macam tu. Tak baik-baik jugalah. Makan dah ubat apa semua tapi belum nak baik. Jadi saya cuba bagi yang terbaik lah semasa pengajian ni. Tapi kalau ada yang terkurang, saya minta maaf lah. Saya minta maaf sangat-sangat, insyaAllah. Okey, kita baca balik ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Okey, itu ayat yang ke-11. Seterusnya ayat yang ke-12. Baik. Okey, ayat 12 panjang juga tak apa. Dengarkan dulu bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
Okey, baik. Ayat yang ke-12. Walaqad akhadallah. Walaqad qalqalah sughra dibaca melantun. Walaqad akhadallahu mitha mim asli, ta asli dua harakat, qa pendek je, jangan mitaqabani, tak boleh. Mitaqabani Baik. Seterusnya hamzah dan ombak rindu. Hamzah dan ombak rindu terpisah pada dua kalimah mad jaiz munfasil, 4 atau 5 harakat. Israil. Baik, Israil adalah mad wajib muttasil. Baik, bani tadi ni mad jaiz munfasil kan? Sebab apa? Sebab perkataan bani ni dia berakhir dengan ombak rindu. Jadi bila perkataan tu dia berakhir dengan ombak rindu ataupun dengan huruf mad, jadi dia akan jadi mad jaiz munfasil. Tetapi kalau ombak rindunya berada di tengah-tengah kalimah, di dalam kalimah Israel, kan kita tahu Israel kan, Bani Israel lah, Israel. Kita kata Israel tu lah. Dia Israel kan, dia bukan kita kata Isra. Kalau Isra je tak ada apa-apa, ada Israel lah. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan yang hamzah dan ombak rindu di dalam satu kalimah. Jadi bila hamzah dan ombak rindunya di dalam satu kalimah, dia akan jadi mad wajib muttasil lah. Mad wajib muttasil. Wa ba'athna minhum. Baik, huruf ta. Huruf ta sama je tadi macam huruf zal juga di hujung lidah. Wa ba'athna, bukan wa ba'asna. Wa ba'athna minhum nai asyara naqiba. Asyara semua pendek jangan asyara naqiba, salah. Tak boleh. Asyara pendek semua. Asyara naqiba. Yang panjang ki, jangan yang panjang na. Jangan asyara naqiba. Tak boleh, salah. Tak boleh. Dia bukan baca Quran ni, dia bukan macam ikut sedap kita je nak baca macam mana. Tak, dia kena ikut betul-betul panjang pendek dia lah. Asyara naqiba. Naqi ki man asli, ba man iwad. Wa qala Allahu inni ma'akum. Baik, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan dua harakat. Inni ma'akum. La in aqamtumus shalah. La in, nun yang bertanda mati izharu halqi, mim yang bertanda mati izharu syafawi. La in aqamtumus shalah. Mus di sini adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Jangan aqamtumul shalah, salah. Aqamtumus shalah. Aqamtumus shalah. Okey? Baik, la mad asli dua harakat. Ta wa ataitumuz. Muz pun sama juga, ada sabdu terus masuk, alif lam syamsiah, bukan tumul zaka, salah. Tumuz zaka. Alif lam syamsiah. Wa ataitumuz zaka. Okey. Tuan-tuan dan puan, jangan keliru dekat sini. Jangan keliru dekat sini, jangan keliru dekat sini. Takut ada yang baca dengan aqamtumus sholawata, salah. Aztumuz zakawata, salah. Tak boleh Waw ni dia tak hidup pun. Dia tak hidup pun. Memang dalam Al-Quran dia punya tulisan macam ni. Ejaan dia macam ni. Okey. Cuba kita tengok. Kalau huruf Jawi perkataan Jawi. Kalau kita aja solat kan dalam buku-buku sekolah agama anak-anak kita ke kan, sekolah pendidikan Islam ke, kita tengok. Dia tulis kat situ contoh kaifiat solat, contoh. Kan dia aja solat shad lam alif ta, betul? Itu kalau tulisan Jawi. Kalau Quran dia bukan macam tu. Kalau Al-Quran dia bukan ejaan solat yang macam tu, dia macam ni lah.
Nampak ada waw kat situ kan? Sama juga macam zakah juga. Sama juga macam zakah. Tengok macam ni. Jadi jangan baca sampai zakawa lah, solawa, bukan. Sola 2 harakat, zakah 2 harakat lah. Wa amantum. Nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengan 2 harakat juga. Wa amantum birusuli wa amantum birusuli wa azzar. Okey, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas, bukan wa azzar tetapi wa azzar. Wa azzar tumuhum wa aqa kena lantunkan dia qalqalah sughra. Rabtumullah, jangan rod tu, jangan rod, huruf dot bukan huruf qalqalah. Huruf dot bukan huruf qalqalah, jadi jangan baca melantun. Jangan rod tumu wa aqa. Yang lantun kat sini qafnya yang saya gariskannya. Ini qalqalah sughra. Huruf dot bukan qalqalah, jadi jangan lantunkan dia lah. Wa aqrabtumullah wa aqrabtumullaha qardan hasana. Qardan tanwin selari bertemu dengan ha izhar halqi, jelas dan terang. Lepas tu contoh kalau kita berhenti dia akan jadi hasanah, dia akan jadi mad iwad kalau berhenti. Tapi kalau sambung dia jadi hasanallah. Kalau sambung dia jadi tanwin tak selari bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Hasanallah ukaffiranna, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Nun kosong bertemu kaf ikhfa hakiki dengan 2 harakat. La ukaffiranna ankum sayyiatikum, mim yang bertanda mati izharu syafawiyah. Wala udkhilannakum, mim yang bertanda mati izharu syafawi. Baik. Wala ud qalqalah sughra, lantunkan dia. Khilanna, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Wala udkhilannakum jannah, dengungkan 2 harakat. Tajri, dengung lagi 2 harakat ikhfa hakiki. Taj qalqalah sughra, tajri min tahtihal anhar. Okey, dekat sini kita boleh berhenti dengan panjang lah kalau nak berhenti. Anhar. Kenapa dia tak berhenti dengan anhar? Anhar. Kenapa? Sebab tengok ni, ada alif kecil di tengah-tengah. Bila ada alif kecil di tengah-tengah, dia boleh berhenti panjang lah. Anhar. Okey, kemudian ra dibaca tebal. Ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Anhar. Macam tu, bukan anhar. Har, bukan macam tu, salah. Anhar. Baik. Faman kafara, nun kosong bertemu dengan kaf ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Faman kafara ba'da zalika minkum, nun kosong bertemu dengan kaf ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Minkum faqad, qalqalah sughra dibaca melantun. Faqad dhalla sawa'a as-sabil. Sawa'a mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, sawa 4 atau 5 harakat. As-sabil. Asa, terus masukkan dekat sini alif lam syamsiah.
Terus masukkan alif lam syamsiah dekat sini. As-sabil, bukan al-sabil. As-sa, terus masukkan as-sabil. Okey, bil man arid li sukun boleh dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat lah. Okay, baik, tulang sekali lagi ayat 12. Walaqad akhadallah, bismillahirrahmanirrahim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Okey, baik. Seterusnya ayat 13. Ayat terakhir untuk hari ini ya, insya-Allah. Baik, dengarkan dulu cara bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ kalau surah lantunkan dia bukan nakdihim, nakkan naqa. فَبِمَا نَقْضِهِمْ lantunkan dia kalau surah dihim. Baik, mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mitlain saghir dengung 2 harakat. Naqdihim mitsaqahum la'annahum, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung 2 harakat. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Baik, ini adalah ta marbutah. Jadi ta marbutah bila berhenti ta marbutah bila berhenti dia akan jadi huruf ha matilah. Bukan berhenti dengan qasiyat, salah. Qasiyah. Bukan qasiyah. Jangan si nanti jadi huruf shad. Qasiyah. Okey. Baik. Yuharrifu
nal kalima amma wa nun kosong bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah. Nun kosong bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah dengan 2 harakat. Mawadhi'ihi di sini adalah maksila qasira 2 harakat bacaan dia. Wa nasu hazzam tanwin tak selari bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Mim sabdu wajibul gunnah. Kedua-duanya sama kena baca dengan 2 harakat. Hazzam mimma zukiru bih. Kalau berhenti dekat sini bih lah, jangan bihi, jangan bi, tak boleh. Satu lagi jangan zukiru bih. Zukiru bih. Jangan bih. Bih bawah. Mimma zukiru bih. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatim. Baik, kha'inah adalah mad wajib muttasil. Sebab apa? Tengok hamzah dan ombak dinduk duduk sebelah-sebelah di dalam satu kalimah kha'inah. Jadi mad wajib muttasil. Kha'inatim minhum tanwin tak selari bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Nun yang bertanda mati izhar halqi, mim yang bertanda mati izhar syafawi. Jelas dan terang. Minhum illa qalilam minhum. Tanwin tak selari bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Qalilam minhum. Okey. Fa'fu anhum wasfah. Wasfah, pedasnya dekat hujung ni wasfah. Hamzah wasl yang duduk di tengah-tengah kalimah tidak berfungsi lah. Jadi bukan wa'as, wa'is, wa'us, bukan. Wasfah. Fa'fu anhum wasfah. Innallah. Nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Okey, nin mad arid lis sukun insyaallah. Okey, baik, alhamdulillah. Ayat 13 ayat terakhir untuk hari ini. Jadi insyaallah kita akan baca sekali lagi bersama-sama dari awal. Dari awal sampai akhir satu muka surat penuh insyaallah. Kita akan baca semula bersama-sama. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi selesailah sudah pengajian Al-Quran dan tajwid kita untuk hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi join dari awal sampai akhir. Dan juga saya nak minta ampun, minta maaf kalau hari ini punya pengajian tak macam selalu-selalu sebab saya tak berapa sihat sangatlah. Tekaknya sakit sebab ialah kita kerja yang ajar mengaji, kerja yang perlu bercakap, tapi lepas tu kita nak gunakan tekak, tapi tekak kita dalam keadaan yang tak selesa, dalam keadaan yang sakit kan, perit-perit, semua batuk dah seminggu lebih. Jadi saya minta ampun, minta maaf kalau ada kekurangan lah untuk hari ini. InsyaAllah lah InsyaAllah doakan saya cepat sembuh. Nanti kita akan nanti akan lebih baiklah pengajiannya insya-Allah. Jadi saya pun rasa saya tak boleh lama-lama sangat. Okey, tapi kita dah habis dah, alhamdulillah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan yang join dari awal sampai akhir. Semoga kita semua terus diberikan kesihatan yang baik. Saya pun sama doakan tuan-tuan dan puan supaya berada dalam kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan pun doakanlah saya supaya saya dapat terus mengajar kepada tuan-tuan dan puan dan memberikan yang terbaiklah dari hari ke hari insya-Allah. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini insya-Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan.
Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.